Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan berkongsi berkenaan dengan revolusi industri ataupun industrial revolutions, specifically Industrial Revolution 4.0. Sebelum kita berkenalan dengan apa itu revolusi industri 4.0, saya suka untuk berkongsi ataupun bercerita terlebih dahulu berkenaan dengan evolusi industri daripada 1.0 kepada 4.0 pada masa kini. Baik, industri 1.0 tercetus pada abad ke-18 apabila steam engine diperkenalkan ataupun ditemui. Sebelum zaman industri 1.0, manusia adalah pada era pertanian, dan apabila berlakunya penemuan steam engine, kita beranjak daripada pertanian kepada industri base. So ini bermula pada tahun 1784, dan kemudian daripada industri 1.0 yang mana industri 1.0 ni steam engine ditemui dan juga manusia bermula menggunakan mesin. Kemudian dia pergi kepada industri 2.0 yang mana industri 2.0 ialah apabila elektrik ditemui. Jadi apabila elektrik ditemui, mesin-mesin yang ada di upgrade ataupun ditambah baik daripada steam base, menggunakan enjin steam kepada berasaskan elektrik. Dengan demikian, production ataupun pengeluaran dapat ditingkatkan dengan signifikan, dengan sangat banyak. Jadi ini adalah menghasilkan industri 2.0 yang bermula pada 1870, iaitu penemuan elektrik. Kemudiannya pada industri 3.0 ialah penemuan komputer dan juga internet. So pada industri 3.0 apa yang berlaku ialah era digitization dan juga era automation. So daripada era pre-industrial revolution kepada era 1.0, industri revolution 1.0, 2.0, semuanya masih manual, walaupun dibantu oleh steam engine, walaupun dibantu oleh elektrik, tapi semuanya masih dilakukan secara manual. Apabila masuk ke industri 3.0, komputer ditemui, internet ditemui, iaitu bermula pada 1969, proses mula di-automate ataupun dilakukan secara automatik, dibantu oleh mesin dan komputer, menjadikan proses penghasilan bahan dan barang berlaku dengan lebih baik dan lebih cepat, yang mana juga era ini mencipta banyak pengetahuan-pengetahuan baru ataupun kita panggil knowledge. Dan pada masa kini, dan ini adalah Industry Revolution 4.0 diadres pada tahun 2016 di Economic Forum. Apa yang berlaku pada era ini ialah kita panggil era of intelligence. Okey, contohnya artificial intelligence, information technology and data analysis. Untuk kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan industri, saya suka untuk mengulas lebih lanjut berkenaan dengan era 4.0. Terdapat 9 pilar ataupun 9 komponen di bawah 9 teknologi yang menjadi asas kepada industri revolusi 4.0. Teknologi pertama ialah Internet of Things ataupun teknologi sebenarnya Internet 3.0. Ini adalah the third wave of internet, kita panggil dia. So Internet of Things yang mana kita membenarkan ataupun membolehkan semua benda untuk berkomunikasi, termasuk, dan ini mencipta banyak smart system, contohnya smart house, smart car, smart drone dan smart city. Semua ini berasaskan dan asasnya adalah berasaskan teknologi Internet of Things. Keduanya cyber security, yang mana sistem yang kita develop because kita bercakap tentang dunia digital,
ataupun dunia cyber. So cyber security adalah amat penting dan jadi salah satu pilar utama di bawah revolusi 4.0. Yang ketiga, augmented reality, yang mana augmented reality kita boleh mencipta sesuatu dengan tanpa ada apa-apa, dengan secara augmented ataupun secara maya. So ini dapat merubah cara kita untuk mereka ataupun mencipta sesuatu. Kita tak perlu manufacture, tetapi kita boleh dapat yang sebenarnya melalui virtual. Dan kemudian kita ada big data. Big data ialah di mana semua data diperolehi ataupun dikumpulkan, termasuk daripada barang ataupun things yang kita kumpul daripada Internet of Things ataupun daripada computer machines and so on so forth. Kita kumpulkan dan kita analisis data ini dan menghasilkan sesuatu knowledge yang baru. Contohnya kalau kita cakap pasal smart city, kita boleh buat prediction daripada big data. Kita boleh buat prediction, contohnya bila akan berlaku banjir ataupun macam mana kita sepatutnya membangunkan bandar ini, apa yang akan berlaku kepada bandar ini dan apa yang sepatutnya dilakukan, bagaimana public transport sepatutnya berfungsi dan banyak lagi. So big data ialah berkaitan dengan data. Bila kita kumpul dan kita analyse dan kita manipulate data ini, macam-macam kita boleh cipta ataupun kita boleh rancang. Kemudian autonomous robot, ini adalah era robot yang mana robot membantu manusia untuk melakukan perkara-perkara yang rutin. So kita selalu bimbang akan kehilangan pekerjaan disebabkan oleh robot, tetapi sebenarnya dia tidak menghilangkan pekerjaan, tetapi dia menggantikan pekerjaan yang rutin oleh manusia kepada sesuatu yang lebih bermakna. Contohnya kita menjadi programmer kepada robot, kita jadi maintenance kepada robot dan sebagainya. So dia adalah merevolusi pekerjaan, bukan menghilangkan tetapi merevolusi. Kemudian kita ada additive manufacturing, termasuk 3D printing, menghasilkan model-model yang kita mahukan tanpa perlu kos yang tinggi, perlu pergi ke kilang and so on. So kita boleh hasilkan even di rumah, dan pelajar sekolah menengah pun, saya serendah dan sekolah menengah pun saya percaya boleh melakukannya. Kemudian era teknologi simulasi, yang mana kita boleh cuma simulate apa yang kita kehendaki daripada apa yang kita hasilkan tanpa perlu mengimplement dia ataupun melaksanakan atau mencipta prototype yang sebenar. Kita simulate dan kita tengok apa hasilnya melalui simulasi. System integration adalah teknologi ke-8 daripada pilar yang ada. So system integration memainkan peranan yang amat penting, yang mana kita mengintegrasi semua teknologi yang ada dan juga semua komponen yang ada menjadi suatu aplikasi yang bermakna. Yang terakhir tetapi last but not least ialah cloud computing, yang mana kita tidak lagi melihat ataupun perlu ada letakkan contohnya server per se, sebiji server secara fizikal, tetapi kita boleh menggunakan semua itu secara maya, yang mana kita boleh sewa daripada luar. Di sini keluarannya konsep data center dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh yang ada di UTM sendiri berkaitan dengan IR 4.0. Contohnya kita ada smart security system yang dibangunkan bersama kumpulan penyelidik saya sendiri. Kita ada guard analytics berasaskan data big data dan juga Internet of Things. Kita ada drone teknologi yang boleh dikira sebagai robots. Kita ada guard touring system berasaskan Internet of Things, smart barrier, RFID based teknologi, dan semua ini adalah dihasilkan daripada berasaskan teknologi 4.0. Banyak pilar-pilar 4.0. Secara ringkasnya, sistem ini adalah sistem kita panggil future guard, yang mana kita envision ataupun kita membayangkan pada masa hadapan guard akan ataupun premise security untuk premise akan
dijaga oleh sistem yang berasaskan teknologi canggih ini, iaitu teknologi IR 4.0, yang mana contohnya, saya bagi satu contohnya drone digunakan untuk parameter punya security, menjaga parameter, yang mana contohnya di UTM kita ada kawasan yang sangat luas, berbukit dan bergunung. Ada banyak kawasan yang tidak boleh dicapai oleh manusia ataupun peronda guide, tetapi ia boleh dicapai oleh drone. So drone akan diterbangkan untuk membuat rondaan di sekitar kawasan yang di sekitar perimeter UTM, border UTM. Drone juga akan digunakan, dan salah satu lagi aplikasi dia ialah digunakan untuk melihat sekiranya ada emergency. So in any case of emergency, kita akan hantar drone sebagai respon pertama. Jadi dia akan mempercepatkan respons kepada emergency. Secara dan secara summary-nya, saya melihat teknologi IR 4.0 ataupun era 4.0 akan merubah cara kita cara kehidupan kita, dan juga terutamanya dia akan merubah pekerjaan pada masa akan datang. Contohnya mungkin buruh kasar tiada lagi, ataupun mungkin guide yang perlu menjaga border dah tak ada, akan digantikan dengan mesin seperti drone dan seumpamanya. Tetapi pekerjaan yang dihasilkan daripada sini ialah kepakaran ataupun tenaga kerja yang akan membantu untuk mencipta drone ini, mengawal drone ini, membuat maintenance ke atas drone dan sebagainya.